Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa jahidil mujahidin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala di atas limpah kurnia serta izinnya kita dapat sambung lagi kuliah maghrib kita pada kitab Aqidatun Najin secara live di FB, muka surat 135. Kalau kitab ni muka surat 135, 10 baris daripada bawah. Bermula yang dinamakan hajisun. Itu kalau kitab tu, kalau kitab yang Rumi ni, kitab Rumi ni muka surat yang 355. Perenggan yang ke bawah sekali tu. Yang di bawah bermula yang dinamakan hajisun. Situ. Qala musannifu rahimahullah. Bermula yang dinamakan hajisun itu iaitu barang yang dicampakkan pada nafsu, pada nafsi. Dan khatir itu barang yang berkeliling ia pada nafsi. Kemudian daripada hajisun itu, maka keduanya itu diampunkan pula dengan makna bahawasanya tiada diazabkan dengan suatu daripada keduanya, seperti barang yang tiada diberi pahala atasnya. Apa itu hajis? Hajis ni satu benda yang dicampakkan pada nafsu, pada nafsu kita. Benda ni bukan benda yang kita rancang, bukan benda yang kita mau, tiba-tiba dia main. Kita panggil lintasan hati dia main begitu. Khatir ni lintasan hati juga. Tapi dia duk main, duk belegak. Kalau contoh kita bagilah. Contohlah. Ada orang beli kereta baru. Tiba-tiba main hati kita. Mana duit dia main ni? Dekat duit rasuah kak. Kita bukan rancang, kita nak kata dia. Tapi dia main. Dia main begitu. Kita bukan nak tuduh dia dah. Jauh sekali kita nak tuduh dia. Tapi kadang dia main terlintas. Tuhan pun macam tu kadang kita. Tuhan macam ni. Kita kena tolak semua tu. So benda yang khatir ini, dia kita panggil, walaupun dia berlegar dalam hati kita, tapi tanpa kita usaha, benda tu dia main, maka tak menjadi satu kesalahan bagi diri kita. Maka tak jadi satu dosa. Ini benda yang kita pergi cari. Kita memang niat nak buat macam tu,
kita memang niat nak mengata dia apa semua, itu memang diambil salah. Bila kita benda yang memang kita tak rancang, memang tak ada langsung terfikir di fikiran hati kita, tak ada langsung di benak hati, tiba-tiba dia main sup. Benda yang macam ni kita panggil hajis ataupun khatir, maka lintasan hati ini tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kesalahan. Makna dia tidak berdosa. Hasilnya, barang yang jatuh bagi nafsu daripada maksiat itu baginya beberapa martabat. Dikira maksiat juga, tetapi yang tidak melibatkan dosa, sebab kita buat bukan dengan cara kita ikhtiar ataupun pilihan kita, tapi benda lintasan tu pun namanya tak betul juga. Ni tak? Dikategorikan maksiat juga. Yang pertamanya, mana dia? Pertama, hajis. Hajisun ni apa? Dan iaitu barang yang dicampakkan pada nafsu dan tiada diambilnya dengan dia, maksud dia tidak berdosa dengan ijma' ulama. Ni bukan kata kita yang nak cari dah, dicampakkan dalam hati kita macam tu, pada nafsu. Kedua, khatir, dan iaitu berlakunya pada nafsu dan iaitu diangkatkan pula, maksud tidak berdosa juga. Yang ketiga, hadithun nafsi, iaitu taradudnya antara perbuatan khatir yang tersebut itu dan meninggalkannya. Mana benda ni demai tapi kita tinggalkan, kita abaikan. Benda-benda yang macam tu, itu panggil hadithun nafsi. Keadaan yang teragak-agak ataupun taradud di dalam khatir ni untuk melakukan ataupun tidak melakukan. Nak buat tak buat, tapi kita tak buat lagi, kan? Maka itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksud tak dikategorikan sebagai satu kesalahan. Dan yang keempat, ham ni kita panggil cita-cita, dan iaitu qasad berbuat, dan iaitu diangkatkan juga. Mana kita dia ada niat tapi dia tak buat. Tapi bukan dengan cara yang bersungguh-sungguh lah. Dia main cita-cita ni benda yang tak ada kesungguh. Kalau azam tu memang ada sungguh-sungguh. Cita-cita kan, kalau kita kan nak cerita apa, jadi askar tapi haram belajar pun tak sungguh. Ni tak? Apa pun tak sungguh. Cerita dia apa? Jadi doktor, pergi belajar, pemain. Tu cita-cita saja. Tapi kalau keazaman, memang dia buat sungguh. Itu dia ada beza. Dan keluar dengan yang empat itu azam, dan iaitu kuat qasad hendak mengerjakannya, dan putuslah dengan dia. Azam ni beza. Azam ni dekat hati kita. Kalau kita nak buat sesuatu ni, kita berazam. Mana bila berazam, kita ada usaha ke arah itu. Walaupun tak tercapai, tapi ada usaha ke arah itu. Itu panggil azam. Maka diazabkan dia, dan jikalau belum ia berkata pada mengumpat umpamanya, dia tak mengumpat lagi tapi dia berazam. Yang kalau aku jumpa lagi geng-geng aku ni, mesti aku gitu. Itu namanya azam. Itu dikira salah dan dikira berdosa. Dan tidak ia berbuat sekalipun, seperti azam hendak berzina, maka belum lagi dikerjakannya, maka diazab akan dia. Dia berazam nak buat, tapi dia tak buat lagi, tapi memang azam tu ada dan semat di hati dia, maka dikira dia dah berdosa. Kerana Allah berfirman, walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum, dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Allah kata apa? Dan tetapi menyeksa oleh Allah Ta'ala akan kamu dengan barang yang berusaha segala hati kamu. Artinya dengan sebab azam hati kamu hendak mengerjakan maksiat. Maknanya Allah Ta'ala seksa kamu kerana apa yang kamu usahakan
diusahakan oleh hati-hati kamu. Itu maknanya ada keazaman yang kuat untuk melakukan sesuatu perkara yang dosa. Berarti dengan sebab keazaman ataupun kesungguhan hati untuk dia buat maksiat itulah, maka dikira dia dah bersalah, dia berdosa kepada Allah Ta'ala. Itu juga firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 25, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adzabin alim. Allah kata, dan barang siapa berkehendak ia padanya dengan cenderung kepada berbuat maksiat, nescaya kami rasakan akan dia daripada azab yang pedih. Siapa ada kecenderungan hati dia nak buat benda-benda maksiat, nescaya Allah akan rasakan dia dengan azab yang pedih. Dan lagi pula seperti barang dikatakan oleh setengah ulama, sebab dikekalkan kafir di dalam neraka itu kerana azam ia hendak mengekalkan agama kufurnya itu selama-lamanya. Ni setengah ulama kata, sebab apa kafir itu diazab kekal dalam neraka? Sebab di antaranya, sebab dia memang berazam, dia memang tak mahu memeluk agama Islam, dia berazam nak kekal dalam kekufuran dia tu selama-lamanya. Maka Allah azab dia selama-lamanya. Itu kata setengah ulama. Maka mujahadah olehmu akan nafsumu yang menyuruh ia akan dikau dengan kejahatan, padahal wajib apabila mencita-cita ia dengan maksiat akan Allah Ta'ala. Artinya mujahadah dengan bahawa tiada engkau berbuat akan barang yang ditegah akan dikau, supaya mengikut ia akan dikau pada menjauhkan seperti barang yang mujahadah engkau akan barang yang mengqasad menipu daya akan dikau. Boleh faham tak ni? Dia nak cerita apa? Cerita tentang kita kena mujahadah. Mujahadah lawan nafsu. Sebab inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu sentiasa mendorong kita, menyuruh kita buat benda-benda yang baik. So, kita kena mujahadah lawan nafsu. Lawan nafsu yang macam mana? Nafsu yang sentiasa mendorong, nafsu yang sentiasa menyuruh kita buat benda-benda yang jahat. Bahkan wajib kita kena lawan nafsu. Bahkan wajib kita kena cegah nafsu kita tu. Macam kita nak mujahadah, kita nak lawan, kita nak hindar daripada orang yang tak nak tipu kita. Orang nak tipu kita, kita kena lawan betul-betul ya. Jangan duk serah bulat-bulat kena tipu. Nak kita tahu dia nipu, kita duk main lembut-lembut tengkok dengan dia, lama-lama kita kena tipu dengan dia. So kita tahu dia nipu, kita kena lawan dia. Ya tak? Bukan suruh tumbuk dah lah, tapi nak kata kena lawan lah. Tak boleh ikut cakap dia lah. Ya tak? Kita dah tahu dah mulut orang kata lembut gigi dari lidah. Jenis kalau main nak berhutang ni kira main lembut kan. Ya tak? Dia main lembut tengkok, dia main muka sekupang macam tu lebih kurang. Dan kita pun tahu dia kaki menipu. Dia hutang orang ni tak bayar, dia hutang orang ni tak bayar. Kita pun dah masyhur cerita dia ni. Ya tak? Ya tak? Jadi, benda-benda yang macam ni kita hindarkan. Ya. Pendek katalah dia main ni kita jauhkan diri daripada dia, senang lah. Nah, kalau dia main nak cerita apa semua, tak payah cerita. Kita pun tak mahu dengar cerita hang. Lebih baik macam tu. Nantilah kita duk dengar, kita duk layan dia, lama-lama kita terikut. Lama-lama mai timbul simpati. Dia muka-muka sekupang, muka sedih, timbul simpati, kita pun ulak juga. Ulak-ulak tak kena selalu. Nah, macam tu lah ibarat dengan nafsu. Jadi so, kalau dia nak mendorong kita, awal-awal kita cut dah. Kita cegah diri kita. Tetapi terlebih besar lagi kerana bahawa nafsu itu maqasad ia bagi membinasakan akan dikau selama-lamanya dengan mengelorongnya bagi engkau daripada satu maksiat kepada maksiat yang lain, hingga menjatuh ia akan dikau pada barang yang membawa ia akan dikau kepada yang demikian itu. So, nafsu ni kalau satu maksiat kita buat, dia akan dorong kita. Dia akan dorong kita buat maksiat yang lain. Pendek kata macam pepatah kita bagi betih nak pohon. Gitulah, bila buat satu maksiat, dia rasa seronok, dia rasa sedap. So, dia akan buat maksiat yang lain. Dia akan buat benda-benda dosa yang lain.
Tak? Sebab tu dalam Islam mengajar kita supaya bila kita buat maksiat, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita istighfar, dengan kita sembahyang taubat dan sebagainya. Itu jalan untuk kita cut. Walaupun kita buat juga, tapi kita ada cut. Taklah kita ikut telunjuk dia duk cucuk hidung kita, duk tarik kita pergi mana, tak? Tak? Setidaknya kita ada sikap, kita lawan dia juga dengan kita bertobat, dengan kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas perbuatan dosa yang kita buat. Maka ia ketika itu terlebih besar seteru engkau. Nafsu ni seteru yang amat besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika." Nabi kata apa? Bermula yang terlebih besar seteru daripada seteru engkau, itu adalah nafsu kamu. Nafsu engkau yang antara dua lambung engkau. Ni duduk di dalam. Benda duduk di dalam. Nabi kata kat sahabat, hampa balik medan peperangan yang kecil, perang tu kecil lagi. Kamu akan menghadapi peperangan yang besar, iaitu jihadun nafsi, lawan nafsu. Benda duduk dalam diri kita ni payah. Nah, anak bunuh macam mana? Bunuh Tuhan dia sekali. Lepas tu nafsu tak boleh kita nak bunuh. Nafsu ni kita kena tundukkan dia. Jangan kita ikut cakap dia. Tak? Nafsu ni pun benda ni nafsu. Makan pun nafsu. Tapi makan yang bagaimana? Jangan makan sampai terlalu kenyang. Jangan sampai makan membazir. Begitu juga semua perkara. Semuanya ada nafsu. Tetapi nafsu yang elok tak apa. Tak? Nafsu yang dilarang, nafsu yang mendorong kita buat benda-benda yang tak betul. So seteru kita ni duduk di dalam kita. Ni yang agak payah sikit. Betul tak? Kena ada mujahadah yang bersungguh-sungguh. Dengan kita banyak beramal ibadat, dengan banyak kita berzikir, banyak baca Quran, banyak buat ibadat, pendek kata, untuk menundukkan hawa nafsu. Habis. Maka jika tiada taat, ia akan dikau kerana kasihnya dengan tabiat akan barang yang ditegah akan dikau daripadanya, dan engkau berbuat akan khatir yang tersebut itu kerana mengerasi ia atas engkau, maka taubat olehmu atas bersegera pada hal wajib supaya terangkat daripada engkau dosa. Nampak dia kata, kalau kata kita ni manusia, kita ini iman lemah, adalah benda-benda ni nak kata kita ni bukan malaikat. Dia kata kita ni buat juga. Nafsu ni mengerasi kita. Tak boleh kita nak kontrol juga. Kita buat juga. Dia kata cepat-cepat taubat. Tak? Cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Padahal bersegera wajib. Mesti. Lepas tu kalau nak kita ni sembahyang taubat tiap-tiap malam. Sembahyang taubat. Bangun tahajud, sembahyang taubat. Bangun, tak kira lah kita buat maksiat tak buat maksiat, tapi hari-hari buat maksiat lah kira tu. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang taubat, istighfar, minta ampun. Dan cabut olehmu daripada maksiat itu dengan bersegera, kerana bahawa meninggal itu, dan iaitu menahan daripada dosa itu, daripada barang yang terhakuk dengan dia, iaitu taubat. Tak ada cara lain lah. Tak ada cara lain untuk kita nak angkat dosa kita, angkat kesalahan kita, melainkan dengan cara taubat. Dengan cara taubat sajalah yang boleh kita cabut maksiat daripada diri kita. Kita boleh tanggalkan maksiat daripada diri kita. Dosa-dosa kita dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Bermula qabul taubat daripada qabul taubat daripada kufur itu qat'i, dan qabulnya daripada maksiat itu dua qaul. Qabul ni mana terima. Qabul, ijab dan qabul. Orang kat nikah kan, ada ijab, ada qabul. Kita main kabul jadilah tu, dengar bunyi bul okey lah tu. Ijab, qabul. Tu kadi ni ijab, kita qabul, terima kan. Jadi qabul, terima taubat daripada orang kafir, itu qat'i.
Makna qat'i ni apa? Pasti. Apa pasti? Muktamad. Mana orang kafir kalau dia bertobat kepada Allah dengan dia memeluk agama Islam, Allah terima. Sebab tu orang kafir kalau dia memeluk agama Islam, dia tak ada dosa macam budak-budak. Baru beranak tangan, putih bersih. Kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, meninggal. Syurga bulat-bulat. Nampak? Kita yang semayang tonggak-tonggak ni belum tentu lagi. Maknanya terima taubat Allah Ta'ala kepada orang kafir itu qat'i, muktamad. Kita panggil muktamad lah, senang kan. Qat'i ni putus kan. Hukumnya qat'i dalam Quran, hukum yang putus, hukum yang muktamad. Dan terima daripada orang yang buat maksiat macam kita ni ada 2 qaul. Telah berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula yang asahnya bahwasanya qabulnya itu zanni juga. Zanni saja, bukan qat'i. Ya, harapan kita bertobat kepada Allah, Allah terima. Macam kita tinggal semayang lah. Kita tinggal semayang dulu, kita tobat kepada Allah, kita qadha balik. Ni, Allah terima tak? Belum tentu. Zanni mana berat belah kita yakin Allah terima. Begitulah. 75-25 lah. Ya tak? Harapan kita ni Allah terima lah taubat kita. Kita dah bertobat, kita dah semayang pun kita tak tinggal dah. Yang lama-lama kita qadha. Ni panggil zanni. Tapi terima tak? Enggak. Zanni. Ulama letakkan garis pandu kan. Syarat-syarat taubat. Ada 4 syarat dia. Kita ikut 4 syarat tu. Terima tak? Itu zanni, kata Imam Nawawi. Sebab tu jangan rasa selesa sangat. Mana nak cerita kita, walaupun kita dah baik, dulu kita tak semayang dan sebagainya, kita buat jahat, tapi harapan kita kepada Allah untuk Allah terima taubat kena sungguh-sungguh. Dan kita kena bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala dosa kita. Hati kata taubat kena hari-hari itu. Nampak? Itu panggil zanni. Dan telah berkata oleh setengah mereka itu yang sahihnya bahawasanya qat'i juga. Alhamdulillah lah. Ni pandangan-pandangan ulama. Ada yang zanni, ada yang qat'i. Mana kalau kita ada bertobat, ada ulama kata muktamad, Allah terima. Tapi kena ikut syarat-syarat tadi itulah. Ya tak? Menyesal, berhenti, berazam takkan mengulangi. Kalau kita ada sanggup dengan anak Adam, tolong settlekan. Kalau kita ambil atau benda orang, tolong pergi hantar, mengumpat dan sebagainya, settlekan dulu. InsyaAllah Allah terima. Kemudian ketahui olehmu bahawa yang jatuh dalam maksiat itu, jika ada ia lupa daripada tegah dan wa'id, maka iaitu setengah daripada mereka yang lupa oleh mereka itu akan Allah Ta'ala, maka melupa ia Allah akan mereka itu, akan diri mereka itu. Ni kadang-kadang jenis macam tu juga. Kita nak buat macam mana kan? Jenis kita ni suka lupa. Buat maksiat, lepas tu taubat, buat pula. Lupa tentang tegahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa tentang wa'idun. Wa'id ni apa? Janji balasan buruk. Kita lupa semua tu. Tidak? Lepas tu ada dalam surah As-Sajdah Allah katakan, inna nasinakum, kami lupa. Hampa dulu lupa tentang hari apa? Hari kiamat. Allah kata inna nasinakum fazuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasalah azab. Tidak. Bapa hidup dunia lupa. Lupa nak bertemu liqa yaumikum hadza. Lupa nak bertemu dengan hari kiamat. Lupa bertemu dengan hari mahsyar, padang mahsyar, hari hisab dan sebagainya. Lupa. Duduk di dunia ni buat segala-galanya. Tak ingat kata nak mati. Tak ingat kata nak bertemu dengan hari kiamat. Allah kata di hari kiamat besok, inna nasinakum. Kami pun lupa. Memang kita ni manusia macam tu lah. Kita manusia. Betul tak? Sebab tu jangan lupa kerap-kerap. Kena ingat-ingat juga benda yang kita buat ni. Jangan duduk seronok main buat, ya kan? Setengah orang duk ambil rasuah, dia lupa tu rasuah tu kan haram tu. Kenapa? Ini kena ingat dia buat juga. Nak kata macam mana? Dia buat lupa. Besok kalau buat lupa kat dia, baru dia ada akal. Nampak tak?
Dan jika ingat, ia akan tegah dan wa'id, dan mendatang ia atasnya kerana beraninya, maka iaitu binasa. Ada orang dia tahu, tapi buat juga. Kan dia tak tahu. Ini rasuah pergi tegak. Ya. Orang yang tak tahu tinggal mayang dosa besar. Di antara dosa yang paling besar, di kalangan dosa-dosa besar, tinggal mayang. Tapi kan dia tak tahu, dia tahu. Buat juga. Itu binasa lah. Nak, yang kita duk lupa ni pun duk kira kategori binasa dah. Nak, kali-kali buat juga. Kali-kali buat juga. Tambah-tambah hang dia tahu benda tu pergi buat pula. Ya, itu memang tempah binasa. Kan dia tak tahu. Ya, makan riba. Kan kita tak tahu makan riba tu benda boleh buat binasaan. Tapi dia makan juga. Rasuah kan. Kan dia tak tahu menipu orang, makan duit orang. Ya, benda-benda yang macam ni kita pun tak tahu nak cerita lah. Ada berlaku pada orang agama pun ada. Makan dengan duit orang ni pun ada juga. Ya, tapi taklah kata-kata semua. Tapi nak cerita benda ni ada. Kan? Kita nak kata macam mana? Ya. Atau kerana taswifan, artinya berlambatan datang mati. Alah, buatlah dulu. Tak? Lambat lagi nak mati ya, dia kata. Ajal lambat dia nyangka, lambat lagi dia nak mati. Sesungguhnya orang macam tu lah kan. Sama juga dengan kes main masjid. Main masjid yuk. Alah, tunggulah, pencen besok. Nampak? Apa lah, mudah lagi dia kata. Pergi lelaki buat lo, hidup mudah hanya sekali dia kata. Ya, main tua-tua esok taubat lah. Main tua-tua pencen besok kita main masjid lah. Dia sangka dia macam tu. Dia rasa macam ajal dia tu lambat sangat. Lambat lagi. Ataupun ajal tu ikut dia kot. Aku nak mati lepas pencen, nak mati umur 60. Dia tak tahu ajal tu duduk di kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tak tahu dia nak mati bila. Tapi bila orang yang jenis macam ni, dia rasa lambat lagi nak mati apa semua, maka tak ada perasaan dia untuk kembali kepada Allah Ta'ala di atas perkara dosa ataupun maksiat yang dia buat. Maka dia akan berterusan sebab dia rasa lambat lagi nak mati. Ataupun ni dia rasa tak mati kot. Jenis macam tu. Dia rasa dia tak mati. Dia rasa dia buat. Yang tak semayang cara tak semayang, yang dia buat maksiat cara buat maksiat. Ya, kita yang duk semayang siang malam pagi petang ni pun duk bimbang, takut. Dia pun tak ada apa. Jadi ni kan, orang azan maghrib ke, azan isyak ke, azan apa pun, dia pun tak duli. Tak semayang. Tak rasa bersalah pun. Nak? Ada golongan-golongan yang sibuk dengan kerja sampai tak sempat nak ibadat. Itu yang bila main pencet, Allah bagi kesedaran, barulah nak main masjid. Tu pun alhamdulillah ada agak hidayah. Ada orang setengah-setengah pencen pun tak main masjid. Tak? Sibuk dengan benda-benda lain pula. Apa? Sebab dia lalai diri dia. Dia tak rasa dia nak mati. Maka boleh ia taubat kemudian ada yang kata mudah baru umur 30 apa nak sibuk-sibuk pergi masjid. Sebab tu di masjid kebanyakannya orang tua-tua. Tak? Kebanyakannya lah. Tengok kalau 10 seorang orang muda kot, ataupun 20 seorang orang muda. Majoritinya semua orang tua. Orang muda mana? Orang tua sebab dia rasa dia dah tua, dia nak mati kot. Tambah-tambah yang penyakit 3, 4, 5 sangkai. Dia rasa dia nak mati kot. Itu yang sebab tu yang rajin pergi masjid tu. Alhamdulillah lah. Syukur jugalah. Dia akhir-akhir umur dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Daripada orang yang di akhir-akhir umur langsung pun tak main masjid. Masa kerja pun tak main pencen pun tak main, sampai mati pun kadang tak main. Kenapa? Ada setengah Allah tak izin juga main masjid, pergi mati tak main masjid. Dia tak? Ada jenis orang yang macam tu. Dia beranggapan kata mati lambat lagi, muda lagi apa semua. Kan? Tambah-tambah dia pula tu sihat, orang dapat lihat pula tu, apa penyakit pun tak ada. Dia rasa lambat mati kot. Dia tak tahu mati ni bukan urusan dia. Mati ni urusan Allah Ta'ala. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak tahu. Dan syarat mati pula tak kata syarat mati apa? Yang pertama tua, yang kedua sakit. Tak ada macam tu.
Kalau syarat mati ni pertama tua, kita umur berapa 40 kira belum tua lagi. Syarat sakit, ni apa-apa tak ada, kencing manis apa semua tak ada, tak mati. Orang yang sihat pun mati, orang yang muda pun mati. Tapi dia jenis orang yang tak ingat, jenis orang yang tak sedar diri, jenis orang yang macam tu. Sebab tu kita kena sedar diri, ingatlah kepada kematian selalu. Tidak? Mana dia? Dan takluknya dengan barang yang kemudian maka dia itu jadi terpedaya ia kerana meninggalkan akan barang yang wajib atasnya. Dia tertipulah. Dia nafsu dia. Ya tak? Data barang yang benda-benda yang wajib yang dia tinggalkan, dan takluknya dengan barang yang tiada kuasa ia atasnya, iaitu taubat masa yang lagi akan datang. Tidak. Taubat masa akan datang itu bukan duk takluk kita. Ya tak? Bukan duk di bawah kuasa kita. Kalau duk di bawah kuasa kita, tak apa. Aku nak mati pada usia 80. Ni, usia aku 70, aku taubat. Tak apa kalau kita boleh buat macam tu. Duk di bawah takluk kita. Tak apa. Duk di bawah kuasa kita. Tapi bukan takluk kita. Bukan duk di bidang kuasa kita. Nak mati bila Allah Ta'ala punya urusan. Tidak. Bukan urusan kita. Kalau kata kita boleh tentukan kita mati ni bila, siapa nak mati muda? Tak? Semua nak mati pada usia 150 tahun, 200 tahun baru nak mati. Tak? Siapa nak mati pada usia 5-60 tahun, 5-16 tahun? Semua orang tak mahu. Kalau kata mati ni kita ada pilihan. Aku nak mati sekian-sekian. Tak. Dia lupa tentang situ. Sebab tu kita kena taubat selalu. Taubat. Bila kita taubat kepada Allah Ta'ala selalu, urusan mati serah kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah ambil nyawa kita pun, dalam keadaan kita dah bersedia dah, kita dah bertaubat di segala dosa-dosa kita yang lalu, maka kita dah bersedia menghadapi apa-apa kemungkinan yang Allah kenakan ke atas diri kita, hatta mati sekalipun. Faedah telah menyampaikan oleh setengah ulama bahawa nafsu itu 3 bahagi. Ulama menyampai, maksudnya ulama bagi tahu kita. Itu menyampai. Ulama bagi tahu. Dia bagi tahu apa? Nafsu ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama, nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Kan? Nafsu ammarah ni apa? Iaitu nafsu yang terlebih jahat daripada sekaliannya. Amarah ni nafsu yang sentiasa mendorong, kata Allah, mendorong buat benda-benda bisu. Dia tak ada buat benda baik langsung. Tu amarah tu. Mayangnya hidup, puasanya hidup, zakat hajinya jauh sekali. Lepas tu pula dengan buat maksiatnya, minum maraknya, berjudi apa semua. Ni kerja dia. Tu amarah. Tak ada nak buat benda baik. Ya tak? Biasa kita kata amarah ni pada orang kafir. Amarah juga orang kafir mana ada buat benda baik. Ya tak? Nyembah berhala, benda baik. Ni orang Melayu kita pun sama juga. Mau tak semua berhala lah. Nah, tapi kalau buat ranking nombor 1 juga lah kiranya. Kita nak kata apa kan? Mayang pun dok, apa pun dok. Ada jenis macam tu. Dia tak peduli lah. Kadang satu keluarga tak semayang. Tu nafsu amarah. Tak? Kadang-kadang tengok waktu maghrib duduk di padang bola, tak balik-balik, duduk di kedai-kedai kopi satu keluarga. Tak tahu, Allahu alam mayang tak mayang, wallahu alam lah. Tapi nak kata naik semayang tak mana? Ya tak? Maghrib isyak bukannya sampai 5-6 jam isyak. Kalau isyak tu tak apalah, masa panjang. Ni jenis-jenis yang macam ni. Tu amarah. Dia tak ada buat baik. Dia jahat saja. Yang kedua, an-nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni yang jatuh daripadanya kejahatan, tetapi menjahatkan ia akan dia dan mencerca ia atasnya dan suka ia dengan kebajikan. Tu nafsu lawamah. So lawamah ni nafsu yang dia buat jahat. Dia buat jahat, tapi dia memang dia anggap benda tu jahat.
Dia pun tak suka, tapi buat jugalah. Tu panggil lawamah. Tak? Dia suka pada kebaikan. Dan dia marah tak ada. Kadang-kadang tengok kita main masjid pun dia kata kita, ni puak-puak ni tak kerja lain. Masjid. Macam syurga tu mereka punya. Tu, marah tu. Tak? Kadang-kadang bila kita ajak dia pergi masjid ni, apa geng-geng lebay boleh pergi masjid, dia kata. Tak? Lawamah ni, nafsu lawamah ni, dia ada buat. Lawamah ni dia taraduk juga. Walaupun dia buat jahat, dia sedar, dia akui kata dia buat tu jahat. Dia tahu. Dia memang tak suka, tapi buat jugalah. Nafsu lawamah ni kena kat kita. Ni kita ni ada nafsu lawamah ni. Baik, masjid juga. Pergi juga masjid. Kan tak pergi mayang-mayang juga. Tapi ada juga ngumpat juga. Maki hamun juga. Supah seranah juga. Ada juga benda-benda yang macam tu. Dia bukan tak sedar. Dia sedar. Bukan dia tak tahu. Dia tahu. Ni lawamah. Ada kala buat baik. Ada kala buat jahat. Kalau buat jahat, dia sedar dia buat jahat. Dia pun tak suka dia buat jahat. Tapi, macam mana? Dia nafsu kontrol dia. Dia buat juga. Itu panggil nafsul lawamah. Yang ketiga, an-nafsul mutmainnah. Yang ni yang kita nak cari ni. Yang tetap ia kepada berbuat taat dan tiada menjatuh ia akan maksiat. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tetap sentiasa buat amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan kepada Allah Ta'ala dan dia tak buat maksiat. Yang ni Allah kata dalam Quran tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, ni balik ila rabbiki, kepada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, hal keadaan redha meredai. Aku redha ke hampa redha ke aku. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah hampa ni dalam golongan hamba-hamba aku. Wadkhuli jannati, masuk syurga aku. Tu nak kata tu kan, Allah seru. Tapi itulah, nak dapat nafsul mutmainnah ni bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang senang, yang boleh cakap saja, yang boleh rangan-rangan saja. Tanpa ada mujahadah yang bersungguh-sungguh, kita takkan dapat nafsul mutmainnah. Sebab apa? Sebab kita sentiasa dikongka oleh dorongan hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu lawamah atau nafsu amarah. Jadi kita kena berjuang sungguh-sungguh lawan nafsu kita, supaya nafsu kita tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu yang tunduk dan patuh pada perintah Allah Ta'ala, itulah nafsu yang namanya nafsu mutmainnah. Kena ada usahalah. Nafsu mutmainnah. Habis. Dan jika tiada mencabut engkau daripada berbuat khatir yang tersebut itu, kerana berlazat dengan dia, ataupun kerana segan keluar daripadanya, yang menyeru ia akan dikau kepada meninggalkan amal dengan sebab mengerasi oleh syaitan akan dikau, maka sebutkan olehmu akan datang mati yang memutuskan segala lazat-lazat dan menghilangkan dunia dan meluputkan bagi taubat dan lainnya daripada segala bagai taat. Dia kata kalau tak boleh juga ni nafsu ni apa semua, dia kata kena ingatlah kepada kematian. Kalau tak boleh kita nak buangkan khatir lintasan hati kita, nafsu kita yang jahat ni kan, kerana duk seronok orang buat maksiat memang seronok pun sebab apa seronok? Sebab ada setan. Seronok ataupun kerana dia malu keluar daripadanya. Ada orang jenis ni segan pada pangkat kedudukan. Tak? Geng-geng mabuk belakang Yamsing apa, dia nak berhenti ni. Jangan. Satu aib juga. Orang setengah-setengah mabuk ni dia satu kemegahan. Tak? Boleh mabuk ni kira megah. Dia rasa kalau dia keluar sekali lagi, kelas dia habis.
Jadi macam tu. Ada orang jenis macam tu. Ini rasuah. Orang lain pakat-pakat ambil belakang, kalau aku tak ambil sekali lagi. Nampak. Orang pandang serong kat aku. Mau tak mau pun sapu juga. Ada orang jenis macam tu. Ini semua pakai duk ambil, kita tak ambil. Orang pandang kita macam mana? Sekarang jenis macam tu. Orang yang buat maksiat diagung-agungkan, dihormat dan sebagainya. Orang yang buat benda baik dipandang lekeh. Zaman sekarang macam tu. Kaki rasuah, kaki apa diagung-agungkan, dihormat dan sebagainya. Orang-orang yang betul-betul baik, bersifat tawaduk dan sebagainya dipandang hina, dipandang sepi. Ni betul. Nabi kata memang tak salah. Tidak. Kita nak kata macam mana? Ni golongan-golongan yang macam ni kan. Dia rasa kalau dia keluar lagi, hilang geng lah, hilang kawan lah, macam-macam lah. Ni geng-geng. Kata macam mana? Bila macam tu, maka ingatlah tentang kematian. Kata ulama ni, dah macam tu, syaitan duk goda apa, syaitan pula duk memperanan apa semua, kena ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Sebab apa? Mati ni, dia boleh memutuskan segala kelazatan. Tengah-tengah sedap, bila mati, dah tak sedap dah. Tengah-tengah seronok, bila mati, tak seronok. Saya kata kita sendiri mati. Ni kalau kata keluarga kita mati lah, kita tengah seronok, tak ada lah. Kalau baru menikah, katalah baru menikah, nak pergi halimunan lah, pergi kat Langkawi lah. Ni tak? Ni, pergi. Elok sampai kat Sungai Dua ke apa ke, sampai telefon kata bapak meninggal. Ni bapak meninggal. Agak-agak nak terus pergi Langkawi ya? Tak ada, dia patah balik. Tak ceria punya. Lepas tu, mati ni dia hazimil lazat, suatu yang memotong kesedapan. Lepas tu orang mati tak ada pasang lagu, tak ada. Mana ada kahwin ni lah. Kahwin memang lagu lah, inai disapu, dijari tanda mesra, semua ada lah kira tu. Ya tak? Tu kahwin memang seronok. Mati mana ada? Tak ada orang panggil DJ mai pasang 2-3 buah lagu. Ya tak? Mau pakai merambu yang mata belakang. Dia memotong kesedapan. Mati ni juga bukan sekadar dia memotong kesedapan dan menghilang dunia. Apa yang kita miliki bila main mati hilang habis. Kereta kita, kereta besar kita, kereta mewah kita, apa lagi? Rumah besar kita, rumah mewah kita, bini lawa, bini cantik, anak yang ramai dan sebagainya. Bila mati ni habis. Dunia habis dah. Terputus kita dengan dunia. Dan juga meluputkan bagi taubat. Kalau hang tak taubat, bila mati, bila nak taubat? Kita meluputkan bagi taubat. Tak sempat nak taubat dah. Bila dah main mati, tak sempat nak taubat dah. Dan lainnya, daripada segala bagai taat, nak buat apa pun tak boleh dah. Pendek kata, bila dah mati, hang nak semayang pun tak boleh, hang nak puasa pun tak boleh, baca Quran pun tak boleh. Apa kebaikan dan kebajikan hang tak boleh. Sebab tu Nabi kata, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin. Ini yang masyhur, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah. Bila mati anak Adam, terputus seluruh amalan dia, illa min thalathin, melainkan 3 perkara. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Lepas tu kalau kita orang buat masjid, orang buat ma'amat tafiz ke apa ke, kita boleh buat sedekah jariyah. Ni apa pondok Manabil Ulum ni, mereka nak buat sekolah apa aku pun lupa, sekolah agama lah di pondok tu. So tuan-tuan boleh salurkan, tuan-tuan boleh tengok nombor akaun, tuan-tuan boleh jumpa Haji Ramlan, tuan-tuan boleh bagi. Tak? Minta nombor akaun tuan-tuan bank in ya. Masalah besok tertegaknya apa ma'at tafiz, sekolah agama ma'at tafiz tu, jangan main-main. Benar tak? Ni keluar semua orang yang ada agama ni. Kalau kata main mengaji bang 100 orang, yang jadi tu imam, jadi ustaz bang 20-30 orang pun kira okey lah tu.
Nampak? Itu sedekah jariah kita. Bila kita mati, orang masih ambil manfaat lagi, sekolah tu masih berfungsi, masjid tu masih orang guna pakai, apa-apa yang kita wakaf, kita akan dapat pahala. Kenapa? Sebab bila kita dah mati, tak boleh kita nak buat baik lah. Betul orang yang ada duit sekarang ni, kalau dia buntung ada duit, dia boleh buat amal jariah. Nampak? Yang tak kedekut lah. Buatlah untuk umur dah 5-60 tahun dah. Dah nak mati dah. Duit ada 300,000. Buat apa duit banyak-banyak? Ambil dia 30,000, 50,000. Main bagi. Ya tak? Ni bukan nak kempen ni. Aku kempen, aku dapat pahala juga. Akan nak tak betul. Tuan-tuan pergi jumpa Haji Ramlan. Memang mana bil ulum nak buat. Berapa tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Lupa tu. Tapi buatlah. InsyaAllah setahun lebih siap. Ni tuan-tuan boleh derma. Tuan-tuan boleh derma. Tuan-tuan tak tahu nombor akaun, tuan-tuan mai jumpa saya. Ataupun WhatsApp, saya bagi nombor akaun. Kena buat kebaikan, kebajikan. Tak mampu bagi banyak, bagi sikit. Tak boleh bagi bang 1,000, 2,000. Takkan tak boleh bagi 100, 200. Tak boleh bagi 100, 200. Takkan tak boleh bagi RM50, 10, RM20. Ni tak? Bagi. Mana bila kita mati? Ni sedekah jariah. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Nampak? Ustaz-ustaz, tok-tok guru yang mengajar, orang beramal dengan ilmu dia. Ni tak? Macam sekarang saya duduk mengajar, tok guru saya dah mati. Dia akan dapat pahala. Saya kata ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu dunia pun sama. Kita ajar orang tentang ilmu dunia, dia pula ambil manfaat, kita pun dapat pahala. Bukan ilmu akhirat. Itu sama telah. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan untuk mak bapak dia. Sebab tu jadikan kita anak kita anak yang soleh. Soleh bukan ustaz. Soleh maknanya dia ni tak tinggal perintah Allah dan dia tak buat larangan Allah Ta'ala. Tu kata soleh lah tu. Dia cikgu ke, dia lawyer ke, dia apa sekalipun, dia layan ke apa, tapi dia soleh. Dia doa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Allah, ampun dosaku, ampun dosa mak bapak aku, rahmati mereka macam mereka bela sayang kecil dulu. Dapat pahala. So tak apalah. Tu kata bila mati terputus seluruh amalan. Tu yang 3 yang masyhur. Ada banyak lagi lah. Ada ni korek telaga. Telaga korek macam Osman bin Affan, dia beli telaga kat Yahudi, dia wakaf telaga tu. Tak? Besar pahala. Tak? Telaga tu. Bi'ru Osman ada lagi. Api Madinah, api Bi'ru Osman ada. Dia beli kat Yahudi. Mula dia beli separuh ya. Dia beli separuh. Lepas tu Yahudi tu pula tak ada orang, dia kata sapu 2 hari ni apa sapu. Sapu habis turn aku apa sapu ayak sampai kering pun tak apa. Lepas tu mai turn Yahudi, siapa nak pergi beli? Dia dah jual mahal pula tu. Orang dia buat stok dah cukup. Hari yang keempat, hari kelima, apa sapu pula lagi 2. Kan? Dia lama-lama menung Yahudi tu. Dia pergi beli. Jual kat dia semua. Dia wakaf. Tak? Ni kata, Batu Osman harta dia kaya. Dia kaya. Sampai sekarang harta dia ada lagi. Tak? Bi'ru Osman. Ada. Sampai sekarang harta dia kaya. Satu-satunya orang yang mati, akaun masih aktif, Osman bin Affan. Tak? Masih ada akaun dia lagi. Tu kata tu. Buat jambatan. Jambatan, kan jambatan rumah kita. Jambatan ni boleh lalu semua orang. Kita buat jambatan, semua orang boleh lalu. Mana-mana semua guna jambatan tu. Buat jalan. Ini semua benda-benda wakaf yang kita boleh buat. Maka bahawasa teringat akan yang demikian itu membangkitkan dan mencita-citakan atas meninggalkan daripada barang yang disebutkan itu, kerana bahawasa ingat akan mati itu mengeruhkan bagi kehidupan, yakni tiada suka akan kehidupan dan memendekkan angan-angan dan bangkit atas amal. Dia kata apa? Sebab bila kita ingat kepada mati ni, bila kita ingat kepada kematian, dia mengeruhkan bagi kehidupan. Kan? Agak-agak ceria jadi tak ceria. Tak? Tu panggil ingat mati tu. Bila kita ingat mati ni, berpada-pada lah sikit. Tak? Nak ambil duit ni, ambil duit yang halal-halal, yang haram kita tak ambil. Tak? Nak buat benda maksiat ni, kena ingat. Sempat tak sempat taubat dan sebagainya.
Tu ingat kepada kematian. Dan juga dia kata memendekkan angan-angan dan bangkit atas amal. Angan-angan taklah panjang sangat. Ni kadang-kadang umur 70, 80 pun dia tak ingat mati. Dia kira apa, tak tahu. Ya. Angan-angan tu lebih. So, dia cut kita punya angan-angan. Dan bangkit di atas amal. Bila orang ingat pada kematian, dia boleh buat amal. Tu kata bangkit atas amal. Dia boleh buat amal. Timbul perasaan dia untuk nak beramal. Tu terbangkit tu. Bangkit, timbul perasaan dia untuk buat amal disebabkan dia ingat kata dia nak mati. Nabi kata apa? Aksiru min zikri hadhimil ladzat. Nabi kata fa innahu ma dzukira fi kathirin ay minal amali illa qallalahu wa ma dzukira fi qalilin ay minal amali illa katharahu. Nabi kata banyakkanlah, aksiru, perbanyakkan olehmu daripada zikri hadhimil ladzat, daripada ingat kepada sesuatu yang memutuskan kelazatan. Apa dia? Matilah. Mati ni suatu yang cut kita punya kelazatan, keseronokan, kesedapan. Nabi kata perbanyak sebut perkara yang boleh membinasakan segala kelazatan, iaitu al-mautu, mati. Maka bahawasanya tiada disebutkan dia hadhimil ladzat, mati itu dalam banyak artinya daripada angan-angan, melainkan sedikit ia akan dia. Bila angan-angan kita ni panjang, bila ingat pada mati, jadi pendek. Tidak? Tu kata illa qallalahu tu. Dan tiada disebutkan dia pada yang sedikit, artinya daripada amal, melainkan membanyak ia akan dia. Bila tentang amal, bila dia nak mati, dia buat amal tu lebih sikit. Biasa orang biasa begitulah, amal ni sikit-sikit, duit nak banyak-banyak. Gitu je ceritanya, manusia samalah kita pun. Ya. Mayang sikit-sikit, tapi duit kalau sikit merongot lah. Ya tak? Nak duit banyak tapi semayang sikit-sikit. Kadang-kadang qabliyah ba'diyah pun kita tak buat. Kadang-kadang tahajud pun kita tak bangun dan sebagainya. Duha pun kita tak buat, witir pun tak buat. Tapi rezeki nak banyak, semayang nak sikit. Bila kita ingat mati, dekat kita punya angan-angan. Yang angan yang banyak jadi sikit, yang sikit amal boleh jadi banyak. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah meriwayat oleh Tirmizi dengan isnad yang hasan, sanad yang baik, bahawa Nabi SAW bersabda bagi sahabatnya. Nabi kata apa? Malu oleh kamu kepada akan sebenar-benar malu. Nabi kata malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Maka sembah mereka itu, kata sahabat, bahawa kami malu, Nabi Allah, Alhamdulillah. Dia kata memang kami malu, wahai Nabi Allah, Alhamdulillah kami sekarang ni memang malu, dia kata. Sahabat kata. Maka sabdanya Nabi, tiada seperti yang demikian itu, macam apa kata tu. Dan tetapi barang siapa malu ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah ia memeliharakan kepalanya dan barang yang dikandungnya. Kepala, barang yang dikandung ni apa? Mata, mulut, telinga, hidung. Pelihara mata daripada tengok maksiat, mulut daripada melakukan maksiat, telinga dengar benda-benda maksiat dan sebagainya. Tu kata malu tu. Tak? Dan hendaklah memelihara akan perutnya dan barang yang dikandungnya. Perut pun jaga juga daripada memakan makanan yang haram.
daripada memakan makanan yang syubhah. Jaga. Kadang-kadang sumber-sumber tu, duit tu, sumber yang tak bersih, syubhah. Ada orang kerja yang curi tulang, nampak tak? Itu mai syubhah dah tu. Tak? Kadang-kadang bak panskat, mai lewat panskat awal, mai awal panskat lewat. Ada cara ubat macam tu, yang sekarang orang panskat pakai tengok pakai mata. Kalau hang nak minta tolong, hang cabut biji mata, kirim ambil mataku pergi scan tengok. Sampai terus tu. Kalau main tulis buku ni kira main pukul 10 tulis pukul 8 lah. Benda-benda yang macam ni kita kena jaga. Sebab apa? Sebab jaga perut. Jaga perut. Perut kita jaga elok-elok. Dan hendaklah ia ingat akan mati, kata Nabi. Hendaklah ia ingat akan mati. Dan juga ingat akan bala. Ingat mati, ingat bala. Ni kita ni tak tahulah COVID ni nak cerita pun kita pun tak nak tahu. Tapi inilah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi manusia lah tak sedar lagi, kita pun tak tahulah. Tak? Sebab tu kalau COVID jangan tutup masjid. Masjid tempat orang berdoa kepada Allah Taala. Kurang tak apa lagi, jangan tutup terus. Kalau tutup tak ada orang nak berdoa lah. Doa seorang-seorang ni kira faham-faham mudah lah. Tak? Masjid tempat barakah. Masjid tempat makbul doa. So jangan tutup masjid. Kita beramal ibadah, kita berdoa di masjid, mohon kepada Allah Ta'ala di atas bala ujian yang Allah berikan. Malaysia pula dah sekarang ni dah ranking lah. Kita nak kata apa, macam mana kita doa kepada Allah. Allah madfa'anal bala wal waba, khususan virus corona. Dalam khutbah selalu kita baca tu kan, minta Allah Ta'ala akan bala, khususnya virus corona ni. Musuh yang tak nampak. Nak perang apa kita pun tak tahu. Musuh yang tak nampak. Allah Ta'ala ni dia maha kaya. Dia nak binasakan umat senang ya. Dia tak hantar musuh ya. Tak? Hang kata Namrud. Namrud ni kira handai sangat Namrud ni. Allah hantar apa mai? Hantar mai nyamuk. Firaun handai sangat Firaun ni. Ayak ya. Ayak dia ayak ya. Tentera Abraha, tentera bergajah. Dia nak main runtuh Kaabah. Hebat. Main dengan gajah. Allah hantar apa? Beruang babil ya. Apa yang kita nak bangga sangat? Allah hantar tentera macam tak lawan apa? Main Allah Ta'ala ni. Dia tak? Tentera azab. Wa hazamal ahzaba wahdah. Hebat. Tak? Tentera sekutu. Allah hantar apa? Hantar 1000 angin ya. Habis tu ngilangkan semua. Tentera Allah. Ni tak mustahil ni. Ni tentera Allah. Nak bagi kita sedar. Bagi penuh lah masjid balik. Kan? Penuh masjid. Jangan lupa kepada Allah Ta'ala. Janganlah buat maksiat. Tak? Jangan banyak maksiat. Dah banyak maksiat, dia boleh mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Tak? Banyak tempat-tempat perjudian. Banyak tempat-tempat mabuk dan sebagainya. Jadi Allah marah. Ya tak? Kena ingat tang situ pula. Kena ingat tang situ. Baru timbul perasaan kita untuk bermuhasabah diri. Dan barang siapa berkehendak akan akhirat, meninggal ia akan perhiasan dunia. Perhiasan dunia mana? Perhiasan yang melalaikan kita. Bukan tak boleh ambil dunia, boleh. Tapi jangan sampai dunia yang lalai kita daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat Osman bin Affan ni kaya, Umar kaya, Abdul Rahman kaya, tapi mereka tak lalai. Tapi yang paling sedih lagi, tak kaya, miskin, papa kedana, lalai. Itu yang paling teruk sekali tu. Dah lah miskin, masjid pun tak main, mayang pun hidup. Allahu Akbar. Dan barang siapa berbuat ia akan yang demikian itu, maka sungguhnya telah malu ia daripada Allah Ta'ala, akan sebenar-benar malu. Itu yang dikategorikan sebagai malu yang sebenar-benarnya. Maknanya jaga anggota kita daripada kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga sungguh-sungguh kan.
supaya kita ini terpelihara daripada dosa. Itu panggil malu yang bersungguh-sungguh. Habis. Faedah. Bermula segala lazat yang putus dengan mati itu ada 3 perkara. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung di kuliah yang akan datanglah. Akan panjang umur. InsyaAllah kita akan sambung. Tanda di situ. Bermula segala lazat yang putus dengan sebab mati itu ada 3 perkara. Wallahu a'lam. Akhirul kalam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.